Hari ini, saya akan tunjukkan kepada anda drama fantasi dan misteri dari 2021, bertajuk Lam. Semasa ribut salji, sekumpulan kuda digeruni oleh makhluk yang tidak dikenali. Kemudian, makhluk yang sama bernafas berat berjalan ke dalam kandang berdekatan, dan memberi amaran kepada biri-biri. Pasangan tanpa anak Ingvar dan Maria tinggal di pergunungan Iceland. Mereka menjalani kehidupan tenang yang sangat primitif, sambil menjaga kambing biri-biri dan bertani tanah untuk menanam sayur-sayuran untuk keluarga. Memandangkan tempat itu agak terpencil dari yang lain dunia, mereka menghabiskan sebahagian besar masa mereka di syarikat masing-masing, atau melakukan kerja-kerja di rumah. Pada suatu petang, semasa Maria menandai biri-biri mereka untuk menjejaki jumlah yang mereka ada di dalam kandang, dia berpendapat jumlah itu lebih baik daripada tahun lalu, tetapi Ingvar tidak berminat mengembangkan kumpulan itu, kerana mereka tidak perlu membelanjakan wang. Semasa bercakap dengannya tentang kerja, Maria memberitahunya tentang traktor itu, mengatakan itu menyebabkan masalah sekali lagi, dan dia menjawab bahawa mereka harus membetulkannya sebelum musim ladang. Mereka mengalami peristiwa aneh, kerana salah satu daripada biri-biri itu melahirkan anak kambing, dengan separuh biri-biri separuh badan manusia. Menyedari dia lebih cenderung sila like dan subscribe channel kami. Terima kasih. Jadi manusia, Maria membawanya masuk ke dalam rumah, dan kedua-duanya mula menjaganya. Memandangkan mereka tidak mempunyai anak sendiri, mereka mendedikasikan anak mereka cinta kepada anak domba, yang mereka namakan Ada. Ingvar juga membawa masuk kereta bayi untuk Ada, dan meletakkannya di dalam bilik tidur mereka, supaya dia boleh bersama mereka sepanjang masa. Memandangkan mereka menerima Ada sebagai milik mereka ahli keluarga, ibu kandungnya terus menelefonnya, tetapi mereka tidak membalasnya. Melihat Maria melayannya seperti kanak-kanak, Ingvar menjadi kecewa dan menangis kerana kecewa tidak mempunyai sendiri, tetapi menyembunyikan kesedihannya daripada Maria, kerana dia tidak mahu menyakitinya. Semasa Ingvar cuba membetulkan traktor, anjingnya menunjukkan dia kepada sesuatu yang aneh di dalam lapangan, tetapi mereka tidak dapat mengetahui apa itu. Masa berlalu, dan ibu Ada terus menunjukkannya di luar rumah untuk mencari anaknya, tetapi Maria selalu menghantarnya pergi sambil Ada memerhatikannya. Suatu pagi ketika Maria pergi bekerja di ladang, dan Ingvar menjaga Ada, dia secara tidak sengaja membiarkan pintu rumah terbuka sebelum keluar bekerja di bangsal. Semasa kedua-duanya pulang ke rumah, Maria bertanya tentang Ada. Dia memberitahunya bahawa dia menidurkannya sebelum ini pergi keluar. Dia terus memeriksanya, tetapi tidak menemuinya di dalam bilik tidur. Mereka melihat sekeliling rumah dan menyedari bahawa Ada hilang dari rumah. Maria bimbang tentangnya, tetapi dia memberi jaminan bahawa dia akan menemuinya tidak lama lagi. Mereka mula mencari kawasan itu, tetapi kedua-duanya tidak dapat menemuinya di mana-mana. Semasa mereka pulang dengan putus asa, Maria mendengar biri-biri dari kandang dan berlari ke arah mereka, di mana dia mendapati Ada sedang tidur di sebelah ibunya. Mereka segera mengambilnya dari domba, dan selimutkan dia untuk menyelamatkannya daripada kesejukan yang membeku. Semasa mereka membawanya kembali ke dalam rumah, induk biri-biri mula mengikuti mereka, tetapi Maria sekali lagi menghantarnya pergi. Selepas kembali ke dalam dan meletakkannya di atas katil, kedua-duanya akhirnya menarik nafas lega, mengetahui anak perempuan mereka kini selamat bersama mereka. Apabila masa berlalu, Ada menjadi bahagian penting keluarga, terutamanya untuk Maria, yang tidak boleh hidup tanpanya dan menghabiskan banyak masa bersamanya. Semasa tidur pada waktu malam, Maria mengalami mimpi buruk tentang biri-biri, memikirkan mereka mungkin mengambil Ada daripadanya. Dia bimbang tentang Ada, dan memikirkan rancangan untuk menyingkirkan ancaman itu. Meninggalkan Ingvar dan Ada tidur, dia keluar dari rumah dan menembak ibu Ada. Maria menguburkan domba di dalam tanah, tanpa mengetahui bahawa abang Ingvar, Pieter, yang baru tiba, menyaksikan keseluruhan kejadian. Semasa Pieter bermalam di kandang, dia melihat kacukan biri-biri manusia, tetapi menganggap itu mimpi kerana ia cepat hilang. Keesokan paginya, dia bangun dan bertemu Ingvar, yang berasa gembira melihatnya kembali selepas sekian lama. Ingvar membawanya keluar, dan meminta Maria menyediakan sarapan untuk tetamu. Semasa mereka duduk mengelilingi meja makan, Ada, yang kini telah dewasa, muncul di depan pintu dan Maria memperkenalkannya kepada Pieter. Dia agak kecewa melihatnya, tetapi tidak berkata apa-apa.
Semasa Ada dan Maria menghabiskan masa bersama, dan Ingber mengecat rumah, Piecher kembali ke dalam rumah dan melihat mereka bermain antara satu sama lain. Apabila Ingber datang, dia meluahkan rasa tidak senangnya terhadap Ada, tetapi Ingber tidak mempedulikan pendapatnya, kerana dia menganggap Ada sebagai sebab kebahagiaan mereka. Pada waktu malam, ketika Maria membawa Ada untuk mengucapkan selamat malam kepadanya dan Ingber, Piecher sekali lagi cuba bercakap kepada Ingber tentang menjaganya, tetapi dia menghalangnya kerana dia tidak mahu bercakap mengenainya. Dia menawarkan Piecher untuk kekal selama yang dia mahu, tetapi menghalang dia daripada mengganggu kehidupan peribadi mereka. Memandangkan Maria tidak berpuas hati dengan sikap Piecher, dia bertanya kepada Ingber tentang penginapannya, tetapi saya tahu dia mungkin hidup untuk sementara waktu, kerana dia sering datang untuk bersembunyi daripada orang yang dia berhutang. Keesokan paginya, semasa mereka menanam kentang di ladang, anjing itu mengawasi Ada, tetapi dia takut dia pergi. Semasa berehat dari kerja, Piecher bergerak pada Maria, tetapi dia menghalangnya. Dia sekali lagi mengatakan bahawa mereka telah membawa haiwan ke dalam rumah, tetapi Maria melakukannya tidak begitu mempedulikan kebimbangannya, kerana dia tiada kaitan dengan hal keluarga mereka. Keesokan paginya, Ingber membangunkannya untuk mendapatkan bantuan dalam membersihkan bangsal. Manakala membersihkan barang-barang, Piecher mencari drum lamanya dan mula bermain dengan teruja, sementara Ada menikmati, tetapi dia marah dengannya. Dia cuba mengejeknya dengan memaksa dia makan seperti kambing, tetapi Ingber muncul dan memarahinya kerana mengusiknya seperti ini. Pada suatu malam ketika mereka tidur, Piecher membawa Ada bersamanya berjalan-jalan pagi tanpa memberitahu mereka, dan berniat untuk menembaknya, tetapi mengubah fikirannya selepas melihat wajah polosnya. Tidak lama selepas itu, Maria bangun dan mendapati Ada hilang dari trolinya. Dia bimbang dan mencarinya di sekitar rumah, tetapi mendapati dia tidur dalam pelukan Piecher, menyedari bahawa dia akhirnya menerimanya. Maria melawat tanah perkuburan, mendedahkan dia dan Ingber mempunyai seorang anak perempuan bernama Ada, dan menamakan kambing itu sempena namanya. Semasa membacakan cerita kepada Ada, Ingber teringat anak perempuannya yang telah meninggal dunia, dan bagaimana dia merasakan kesakitan selepas kehilangannya, tetapi Maria menenangkannya. Piecher semakin rapat dengan Ada dan sering membawanya keluar bersamanya. Ingber dan Maria berasa gembira dan lega melihat mereka berdua akhirnya berbaik-baik antara satu sama lain. Semasa memancing bersama Ada, Piecher memberitahunya tentang zaman kanak-kanaknya dan Ingber. Semasa mereka menunggang pulang ke rumah, traktor rosak di tengah jalan. Selepas tidak dapat mencari masalah, dia meninggalkan masalah itu dan berjalan pulang ke rumah bersama Ada. Selepas makan malam, mereka semua menonton perlawanan bersama-sama, tetapi berasa kecewa kerana pasukan itu kalah perlawanan. Melihat mereka kecewa, Maria memutuskan untuk menggembirakan mereka dan memainkan video muzik lama Piecher. Ia mengubah mood semua orang apabila mereka mula menari mengikut rentak. Ketika mereka semua mula menikmati dan minum, Ada meninggalkan rumah dan melihat bapa kandungnya. Dia terkejut apabila melihat dia kelihatan seperti dia, dan bukan seperti Maria atau Ingber. Kembali ke rumah, Ingber mabuk dan jatuh ke lantai. Piecher membawanya ke katil, di mana Ada menyertainya dia. Dia cepat tertidur, tetapi Ada tidak boleh berhenti memikirkan apa yang dilihatnya di luar rumah. Sementara itu, Piecher kembali ke dapur dan sekali lagi cuba menggoda Maria, tetapi dia menghalangnya. Selepas melihat dia tidak menghiraukannya, dia memeras ugut untuk memberitahu Ada bahawa dia membunuh ibunya. Selepas mendengarnya, Maria berpura-pura telah jatuh ke dalam perangkapnya, tetapi menguncinya di dalam almari. Dia terus memanggilnya dan mengetuk pintu, tetapi dia tidak mengendahkan permintaannya untuk membuka pintu. Keesokan paginya, dia membangunkannya dan meminta dia meninggalkan rumah. Semasa dia memandu dia, Ingber bangun dan mencari mereka di sekitar rumah, sementara Ada membantunya menyediakan sarapan. Selepas menghantarnya di perhentian bas, Maria memberitahunya bahawa Ada adalah hadiah untuk mereka, yang membantu mereka untuk memulakan semula. Walaupun kecewa dengan kelakuannya, dia memberinya wang bantu dia dengan perbelanjaannya dan ucapkan selamat tinggal kepadanya, semasa dia menaiki bas untuk meninggalkan bandar. Sementara itu, Ingber membawa Ada bersamanya untuk membaiki traktor dan bercakap dengannya, sambil menerangkan caranya dia boleh pulang ke rumah jika dia tersesat.
Dia tidak dapat menyelesaikan isu itu, jadi berjalan kembali dengan Ada. Maria gembira memandu pulang ke rumah, memikirkan mereka akhirnya boleh hidup dengan aman bersama Ada. Selepas kembali, dia mencari Ingber dan Ada tetapi tidak menemui mereka di sekitar rumah. Tidak lama kemudian, dia mendengar bunyi tembakan, dan berlari untuk memeriksa Ingber, tetapi makhluk kacukan yang telah membunuh anjingnya, menembak lehernya, di hadapan Ada. Ada berbaring di sebelahnya, tetapi dia meraih tangannya dan merampasnya daripada Ingber, walaupun dia tidak mahu meninggalkannya sendirian. Dia terus menoleh ke belakang dengan mata berair, tetapi bapa kandungnya membawanya pergi, dan Ingber tidak dapat berbuat apa-apa kecuali melihat mereka dalam kesusahan. Tidak lama kemudian, Maria mendapati dia dalam keadaan cedera teruk, dan menjemputnya, tetapi dia mati dalam pelukannya. Maria menangis atas kehilangannya, dan menutup matanya dalam keputusasaan. Tamat. Terima kasih kerana menonton. Langgan jika anda ingin melihat lebih banyak video seperti ini. Hidupkan pemberitahuan dan tinggalkan suka untuk membantu saluran keluar. Sila like dan subscribe channel kami. Sila layari peti deskripsi channel ini untuk beri sokongan anda. Untuk tonton filem-filem lain sila lawat playlist channel kami. Terima kasih.